Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada ini saya ingin membentangkan tentang latihan industri saya di syarikat Farmbase Food Industry Sedia Berhad. Lebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Faiz bin Muhammad Azmi, daripada pelajar jurusan Diploma Pengurusan Industri Halal, dan kampus saya terletak di College University Teknologi Islam Port Dickson Negeri Sembilan. Pertamanya saya akan sentuh bab sejarah organisasi syarikat. Seperti yang kita tahu, syarikat ini namanya adalah Farmbase Food Industry Sendirian Berhad. Ia ditubuhkan pada 25 November 1989 dan berkuat kuasa operasi pada tahun 1996. Di mana terletaknya kawasan industri ni? Tertanya-tanya kan. So, terletaknya kawasan industri ini adalah di Londang Masjid Tanah Melaka. Syarikat ini juga adalah salah satu daripada anak syarikat yang terbesar, iaitu CAB Group ataupun dikenali sebagai Cakaran Corporation Berhad, yang mana ia menjadi pembekal produk makanan yang utama sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Alright, yang seterusnya saya akan sentuh pada carta organisasi syarikat Farmbase Food Industry Sendirian Berhad. Jadi, ia diketuai oleh Executive Director dan di bawahnya adalah General Manager dan di bawahnya pula adalah pecahan kepada jabatan-jabatan yang berada di syarikat Farmbase Food Industry inilah. Jadi yang mana ia termasuk R&D, Quality Assurance, Technician dan pelbagai lagi. So kita boleh tengok carta organisasi tu. Aktiviti organisasi yang pertamanya adalah penternakan unggas. Penternakan unggas ini bagi syarikat ini terdapat beberapa buah ladang unggas yang terletak di Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Yang keduanya adalah pemprosesan lanjut. Ia tentang pemprosesan seperti nugget, sausage dan daging burger. Dan yang ketiganya pengedaran ayam daging, iaitu pembekal ayam seekor yang sudah siap sembelih, yang sudah dibuang benda asing dan yang dah dibuang segala bulu-bulunya dan ia menjadi seekor yang segar. Dan yang terakhir adalah yang keempat, olahan ayam. Okey, saya boleh bagi contoh untuk olahan ayam ni mengikut potongan bahagian-bahagian ayam, iaitu peha, kepak, bahagian dada dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah pengenalan kepada jabatan melatih, yang mana saya pernah duduki dua department, iaitu poultry process dan yang keduanya adalah deboning. Poultry process saya akan terangkan ringkas dan padat daripada awal perjalanan seekor ayam hidup sehingga ia menjadi seekor ayam segar. Okey, perjalanan pertamanya adalah penerimaan ayam hidup. Yang keduanya adalah pendimbangan ayam hidup. Yang ketiganya adalah pergi kepada stunning. Yang keempat pergi kepada penyembelihan. Yang kelima pergi kepada pendarahan selama 4 hingga 5 minit. Yang keenam pergi kepada scalding ataupun direndam dengan air panas bersuhu 58 darjah Celsius hingga 62. Yang ke-8 mencabut bulu ayam. Yang ke-9 menarik kepala. Yang ke-10 memotong kaki. Dan yang ke-11 adalah melalui 6 buah mesin, yang mana 6 buah mesin itu adalah yang pertama potongan usus buntut, yang kedua membelah perut, yang ketiga mengeluarkan usus ayam, yang keempat adalah mengeluarkan tempuluk ayam, yang kelima menyedut paru-paru ayam, dan yang keenam mesin yang terakhir iaitu mesin pembasuh ayam. Kemudiannya perjalanan yang terakhir adalah melalui kepada chiller, iaitu bertujuan untuk menetralkan suhu pada ayam itu, dan kemudian baru dimasukkan pada bahagian
deboning department. Okey, untuk jabatan PP ataupun poultry process ini, ia mempunyai dua kawasan, iaitu live bird receiving LBR dan juga evisceration. Pemprosesan ini berjalan pada waktu malam sahaja, sehinggalah ayam itu habis. So jabatan yang kedua yang pernah diduduki oleh saya sendiri adalah di deboning department, iaitu ia menceritakan tentang pengolahan seekor ayam segar kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya adalah kadap, yang keduanya adalah deboning, dan yang ketiganya adalah wallbird. Yang mana kadap ini adalah kerjanya memotong sahaja bahagian-bahagian ayam, seperti peha, kepak, dada dan lain-lain lagi. Untuk deboning, saya boleh bagi contoh seperti boneless meat, iaitu mengasingkan daging dan juga tulang-tulang ayam. Dan contoh produknya adalah seperti ayam fillet. Okey. Yang ketiganya adalah wallbird. Wallbird ni adalah ayam seekor yang dibungkuskan ke dalam satu beg plastik, dan mempunyai beberapa bahagian lain seperti kepala, kaki ayam, hati dan juga pedal ayam. Tugasan ini perlu diselesaikan mengikut tempahan yang ditempah oleh pelanggan. Okey, yang seterusnya adalah spesifikasi tugasan mengikut masa atau jabatan. So untuk bulan pertama 1 sehingga 4, 1 bulan 3 sehingga 4 hari bulan 4 2021, saya melapor diri ke kilang. Yang keduanya melawat ke seluruh kawasan industri. Itu sangat penting sebab kita nak tahu di mana kawasan yang boleh kita pergi dan kawasan tak boleh kita pergi. Okey, yang ketiganya adalah mempelajari kawasan LBR seperti dalam gambar di slide saya letakkan di atas, yang mana terdapat platform untuk letak ayam hidup dan bakul di sebelum untuk menjalani proses-proses yang selanjutnya. Yang keempat adalah mempelajari tentang halal. Yang kelima adalah menjadi pemeriksa halal. So pemeriksa halal ni perlukan kecekapan dan fokus, sebab nak memastikan dua urat yang wajib dipotong dengan betul terputus. Okey, yang seterusnya menarik keluar bahagian dalaman ayam, iaitu usus, hati dan lain-lain lagi. So yang penting jangan tarik sehingga empedu ayam itu pecah, akan menyebabkan kulit ayam itu akan menjadi warna kehijauan disebabkan empedu terpecah. Okey, seterusnya adalah yang akhir, mempelajari teknik mengasah pisau. So ada dua jenis batu yang digunakan, iaitu batu permukaan yang kasar dan satu lagi adalah batu permukaan yang halus. Okey, untuk bulan kedua daripada 5 bulan 4 sehingga 2 bulan 5 2021, saya ditukarkan ke deboning department, yang mana saya melakukan kerja-kerja di sana seperti kadap, barisan deboning dan barisan wallbird. Okey, barisan kadap yang saya pernah katakan adalah kerjanya memotong bahagian-bahagian ayam seperti dada, peha, kepak dan lain-lain lagi. Okey, untuk deboning saya pernah buat pemotongan daging untuk menghasilkan fillet, daging fillet. Okey, yang seterusnya adalah wallbird. Wallbird ni ayam yang dibungkuskan ke dalam satu beg plastik, bungkuskan seekor lah. Okey, yang seterusnya adalah mengeluarkan berdasing pada bahagian potongan ayam, untuk bulu-bulu yang tertinggal ke kita buang. Lepas tu ada bahagian lebihan-lebihan bahagian dalaman yang ayam yang tertinggal kita akan buang. Yang akhirnya adalah membuat aktiviti di barisan deboning, iaitu chicken boneless. Okey, so chicken boneless ni dia menghasilkan daging ayam dan juga tulang-tulang ayam. Okey, untuk bulan yang terakhir 3 hari bulan 5 sehingga 4 hari bulan 6, saya ditempatkan semula ke departmen asal saya, iaitu PP Department Poultry Process. Yang seterusnya adalah melakukan kerja-kerja sanitasi dan pembersihan, iaitu mereka gunakan sabun yang berjenama Magic Clean. Yang seterusnya adalah mengendali mesin pemotong pedal ayam. So itu kerjanya tak sangat susah, sebab dia kena masukkan satu-satu pedal ayam ke satu bekas untuk dibawa kepada mesin pemotong. Okey, yang seterusnya adalah membungkus kaki dan kepala ayam dalam satu beg plastik kecil. Itu mudah. Seterusnya membungkus hati dan pedal ayam
ke dalam satu beg plastik juga. Itu sangat mudah. Yang akhir sekali mengenali mesin pembasuh bakul ayam, cuma dia tak begitu rumit. So kena angkat bakul itu dan masuk ke dalam mesin. Mesin tu auto akan basuh dan akan keluar di hujung. Alright, objektif yang ingin dicapai bagi setiap aktiviti yang saya sendiri jalankan, yang pertama adalah mendapat pendedahan awal. So kalau sebelum ni saya tak pernah bekerja di mana-mana industri yang besar ataupun syarikat yang besar. So sekarang saya dapat menjalani praktikal di syarikat besar. Okay, yang seterusnya mengukuhkan lagi pengetahuan pemprosesan di industri. Yang boleh saya katakan pemprosesan daripada bagaimana seekor ayam hidup sampai ia menjadi seekor ayam segar. Okay, yang seterusnya adalah mengukuhkan pengetahuan halal. Yang seterusnya menambah kemahiran. Okay, kalau sebelum ni kita di kolej belajar secara teori, dan di peringkat industri ni adalah kita meluahkan segala apa yang kita belajar secara teori itu kepada praktikal. So dalam pada masa yang sama kita dapat balancekan antara teori dan praktikal, kita dapat balancekan pengetahuan kita. So, yang akhirnya adalah memastikan semua pekerja mengamal etika keselamatan. So pakaian keselamatan tu perlu kita jaga, seperti memakai sarung tangan besi. Jika kita buka pisau, kita ada safety, kita ada pakai sarung tangan besi. Seterusnya kita pakai safety boot, kalau dalam bahasa kampungnya kasut pacukang, dan lain-lain lagi. Okey, pengetahuan yang terlibat adalah subjek halal ingredient in food processing, yang mana kita perlu tahu bahan dan jenis bahan apa yang diambil oleh syarikat untuk menghasilkan sesebuah produk macam nugget dan juga sausage. Okay, yang seterusnya adalah subjek hygiene and sanitation. Okay, selepas pemprosesan dijalankan, perlu menjadi tanggungjawab pekerja untuk membersihkan kawasan pemprosesan itu untuk menjaga kualiti syarikat. So dengan membasuh menggunakan sabun berjenama Magic Clean, ia akan dapat menjaga kebersihan di dalam sebuah kawasan pemprosesan. Okey, yang seterusnya adalah subjek halal industry service, yang mana untuk menjaga kualiti pada produk ataupun bahan mentah perlu diletakkan di kawasan yang sesuai, seperti meletakkan seekor ayam segar di bilik kurung dengan suhu yang sesuai. So, yang terakhir adalah subjek halal slaughter. Jadi saya belajar beberapa perkara yang menambahkan pengetahuan saya lagi, iaitu rukun sembelihan, syarat-syarat sah sembelihan. Itu sangat penting bagi seorang Muslim. Yang seterusnya adalah pengajaran baru yang diperolehi oleh saya. Yang pertama adalah meningkatkan keyakinan diri. Yang kedua, bekerjasama dalam menyelesaikan segala tugas yang diberi oleh syarikat. Yang ketiga, saya belajar menepati masa. Yang keempat, mendisiplinkan diri saya sendiri. Yang kelima, meningkatkan semangat jujur, amanah dan bertanggungjawab. Yang terakhir adalah mempelajari tentang kepimpinan. Semua perkara ini saya belajar di industri secara kepribadian saya sendirilah. Sebenarnya masalah yang dihadapi dan cadangan penyelesaian. Yang pertama adalah masalah rentabilitas. Berlaku akibat putusnya bekalan elektrik di seluruh kawasan industri Londang Masjid Tanah, dan disebabkan itu generator terpaksa digunakan untuk menampung segala pemprosesan di kilang farm based food industry, yang akibatkan tekanan yang tinggi kepada generator yang menyebabkan kebakaran pada generator tersebut, dan selepas itu terpaksa diberhentikan pemprosesan. Untuk penyelesaian perlulah menambah kuantiti generator supaya pemprosesan dapat dijalankan dengan sempurna ataupun dapat menampung lebih banyak kawasan pemprosesan. Yang keduanya adalah technician perlu membuat kekerapan pemeriksaan pada kawasan-kawasan yang sepatutnya. Okey, yang seterusnya adalah kerosakan pada spin chiller, iaitu motor spin chiller, yang mana berpunca daripada terlebih ayam dan menyebabkan kuantiti ayam tu melimpah dan menyebabkan tekanan kepada motor spin chiller itu sendiri. So cara penyelesaiannya adalah dengan mengeluarkan sedikit ayam daripada spin chiller tersebut, tukar motor spin chiller itu dan sambung semula
pekerjaan tersebut. So yang terakhirnya adalah kekurangan pekerja atau staff. Ia disebabkan pandemik COVID-19 ini yang menular di seluruh kawasan Malaysia. So menyebabkan kekurangan pekerja, dan penyelesaiannya adalah paksa mengurangkan bahan mentah ataupun keperluan seperti mengurangkan pesanan ayam hidup dan mengeluarkan produk dengan terhad. Kesimpulannya yang boleh saya simpulkan daripada pembentangan saya dan sepanjang keberadaan saya di syarikat Farm-Based Food Industry Sdn Bhd, saya dapat mempelajari tugas-tugas seorang pekerja. Yang kedua, memantapkan lagi tentang pengurusan kerja saya sendiri. Yang ketiga, memberikan pengalaman dan cabaran baru kepada saya, dan juga dapat memberikan saya cara pemikiran yang baru. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.